Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Berakhirnya Dunia Ini. Dunia ini akan berakhir pada bila-bila masa saja tempoh yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tak ada siapa yang tahu kecuali Allah. Kalau ada orang buat sangkaan itu semua itu agak-agak untuk tahu ni, tapi tak jadi juga kan. Perbincangan kita di sini dia panggil al-malhamatul kubra bainal muslimin wal rum, iaitu fathu qalb al-Qastantiniyah. Itulah alamat kiamat yang 105 dan 106. Sejarah umat Islam dan orang Kristian Rom penuh dengan peperangan dan perdamaian. Dia ada pasang surut, sekali kelahi, sekali damai. Gencatan senjata dan pertempuran. Hubungan antara orang Islam dan orang Kristian hari ini tidak stabil. Setengah negara agak baik, setengah negara masalah. Sebaliknya dia sering berganti antara peperangan dan perdamaian. Rasulullah SAW memberitahu kita bahawa satu daripada tanda-tanda kiamat ialah satu perang besar antara orang Islam dengan orang Kristian yang akan berlaku sebelum kemunculan Imam Mahdi. Kita ingat kronologi. Dulu kita bincangkan Imam Mahdi kemarin dia ada terakhir kalau kekuatan yang besar 10 perkara. Rasulullah SAW menggelarnya perang besar yang namanya al-malhamatul kubra, perang besar di mana orang Islam akan menang. InsyaAllah. Hari ini nampak macam tak setimpal. Asyik kena layak itu orang Islam di Iraq, di Palestin, di Libya, di Syria. Tapi bila berlaku malhamah ini, ketika itu orang Islam akan menang. Kemudian mereka akan pergi dan menawan kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel di Istanbul, itu Konstantinopel. Kemudian Dajjal akan muncul. Mereka akhir dan tak tahu bila, Allah Ta'ala. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, saya katakan hadis ini, Muaz bin Jabal, salah tulis Jabal, L bukan R. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umrah Baitul Maqdis, Arab Yathrib.
Artinya apabila Baitul Maqdis berkembang, Yathrib akan musnah. Yathrib itu Madinah. Apabila Yathrib musnah, peperangan besar akan terjadi. Apabila peperangan besar terjadi, Istanbul akan ditakluk, dan apabila Istanbul ditakluk, Dajjal akan muncul. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Karena itulah sebahagian daripada ahli pengkaji tentang alamat kiamat ini. Hadis yang Nabi sebutkan Al-Qasṭanṭin akan dibuka Qasṭanṭin. Adakah khusus untuk nama Al-Fatih ataupun yang kedua yang akan buka nanti di akhir zaman? Ada yang mengatakan hadis itu pun yang kedua. Jadi ada sebagian ulama mengatakan apa salah? Berlaku dua kali dan dua-duanya tentera itu mendapat nikmat yang disebut dalam hadis tersebut. Rasulullah juga bersabda, "Samusalihuna hum sulhan amin." Orang-orang Rom akan membuat perjanjian damai dengan kamu. Damai dia. Kemudian kamu bersama-sama memerangi musuh yang lain dan akan menang. Kamu akan mengumpul rampasan dari peperangan dan selamat. Kemudian kamu kembali ke negeri kamu sehingga berhenti di satu padang pada rumput yang terdapat banyak anak bukit. Seorang Kristian akan menegakkan salib di situ dan berkata, salib telah menang. Salah seorang Muslim menjadi marah dan pergi membatalkan salib itu. Kemudian orang-orang Rom membatalkan perjanjian itu dan berkumpul untuk peperangan yang seni. Jadi dia bawa salib, pergi macam apa dia? Dia punya salib di situ. Orang Islam yang semangat atas dasar. Ada riwayat yang mengatakan ada yang menambah orang Muslim akan bergegas mendapat senjata mereka dan mereka menghayunya dan Allah memuliakan mereka dengan syahid mati. Ada ini Abu Dawud dengan sanad yang sama. Dalam Sahih Muslim mengandungi butiran tentang peperangan. Jadi hadis dalam Muslim ini hadis sahih di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Nabi kita bersabda, kiamat tidak berlaku sehingga orang Rom berkubu ataupun berkemah di Ahmad Al-Ahmad atau satu tempat namanya Dabeh, mentanda nama cepat. Nanti Nabi cari juga. Iaitulah satu tempat yang berhampiran dengan Halab. Halab bahasa Inggris dipanggil Aleppo di Syria, di mana peperangan ini akan berlaku di Syam. Dan satu pasukan tentera yang terdiri dari manusia yang paling bagus di Bukhari pada waktu itu akan keluar dari kota itu. Jadi Ni'mal Jaish, tentera yang baik itu akan keluar daripada bandar Damaskus untuk berjumpa dengan mereka. Apabila mereka berbaris mengikut pangkat, orang Rom akan berkata, jangan kamu berdiri di antara kami dan mereka yang menjadi tawanan kami, biar kami menentang mereka. Ini tengok letakkan dia. Ini menandakan adanya peperangan terdahulu antara orang Islam dan orang Kristian. Dan orang Islam telah menang dan mengambil tawanan daripada kalangan orang Kristian. Dan tawanan ini menurut Islam dan menjadi jihad. Jadi orang Kristian masuk Islam ikut jihad. Jadi bila berjempatkan lagi tentera mereka, ketua dia kata apa? Jangan bercampur dengan Islam. Rom kata, kamu jangan berdiri antara kami dan mereka yang menjadi tawanan kami, biar kami menentang. Mana dia kerah, tengok dia kepala kanan. Orang Muslim pula berkata, tidak, demi Allah kami tidak akan membenarkan kamu memerangi saudara kami. Mereka kemudian bertempur dan 1/3 tentera Islam akan cabut lari. Taubat mereka tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. 1/3 tentera Islam akan dibunuh dan mereka mendapat syahid yang terbaik daripada Allah, dan bagi 1/3 lagi menang dan tidak akan tunduk pada sebarang fitnah. Ya, tentera Islam terbagi itu. Ada yang belok lari, ada yang syahid dan ada yang menang. Dan mereka akan menakluki Istanbul, akan menakluki Qasṭanṭin. Semasa mereka membagi-bagikan harta rampasan perang dan menggantung pedang mereka di pokok-pokok zaitun. Pokok zaitun ini sangat syaitan akan menjerit kepada mereka. Syaitan lagi main kacau. Al-Masih Ad-Dajjal, Dajjal telah mengambil tempatmu di kalangan kaum Praga. Hei,
Dia sibuk dengan harga perang ini. Nanti ada kacau orang punya program. Maka mereka pun bergerak pula. Tetapi itu adalah amaran bahaya palsu. Apabila mereka sampai ke Syria, Dajjal, ia jadi Dajjal Allah. Maksudnya tak ada lagi. Ada ini dalam Muslim. Butiran tentang peperangan diceritakan dalam hadis-hadis lain, di mana Nabi SAW bersabda, tidak akan berlaku kiamat sehingga pembahagian harta pusaka tidak lagi dialih-alihkan di antara sesiapa yang dapat menikmati harta rampasan perang. Jadi harta tak bagi ketika itu. Kemudian dia membuat isyarat dengan tangannya, menunjuk ke arah Syria dan berkata, musuh akan berkumpul dan menentang orang-orang Islam, dan orang-orang Islam akan bersatu menentang mereka. Ibnu Mas'ud mengatakan mereka itu adalah menentang Rum. Kemudian akan berlaku kemunduran. Orang Muslim akan menghantar satu pasukan untuk bertempur bermati-matian dan tidak akan kembali melainkan beroleh kemenangan. Maknanya mujahidin Islam tidak akan mati, tidak akan terhenti, amannya ada tentera. Mereka akan bertempur sehingga malam berlalu. Kemudian kedua-dua pihak pula jadi siapa yang menang, dan pasukan tersebut dibuang. Kemudian orang Muslim akan menghantar satu pasukan untuk bertempur bermati-matian dan tidak akan kembali melainkan beroleh kemenangan. Tentera yang dihantar ini kira tentera galiman, tidak tak balik asal ini. Mereka akan bertempur sehingga malam berlalu. Kemudian kedua-dua pihak pula jadi siapa yang menang, dan pasukan tersebut dibuang. Tukar lagi. Kemudian orang Muslim akan menghantar satu pasukan untuk bertempur bermati-matian dan tidak akan kembali melainkan beroleh kemenangan. Mereka akan bertempur sehingga petang berlalu. Kemudian kedua-dua pihak pula tiada siapa yang menang. 3 kali menang. Dan pasukan yang tersebut dibuang. Kemudian pada hari keempat, orang Muslim yang lain akan dihantar untuk bergabung dengan mereka. Orang Muslim datang dari berbagai tempat untuk bersatu, maka akan ditakdirkan oleh Allah pihak musuh dihalalkan ke jalan tertentu, dan mereka akan terbunuh dalam keadaan tidak dapat dilihat lagi selepas ini. Atau dia berkata, keadaan tidak pernah dilihat. Mana orang Islam benar. Jika seekor burung terbang melalui tempat tersebut, ia tidak akan selamat terbang sehingga ke ujungnya sebelum dia jatuh mati. Dari setiap kumpulan keluarga terdiri dari 100 orang, kamu akan menjumpai hanya seorang laki-laki yang masih hidup. Oleh itu, apakah arti kegembiraan yang boleh dinikmati dari harta rampasan perang itu, dan harta apa yang boleh diwarisi dan dibagi-bagikan? Yakni sewaktu mereka orang Muslim keadaan seperti itu, mereka akan mendengar suatu bencana yang lebih teruk. Cerita akan didengari oleh mereka bahawa Dajjal telah mengambil tempat kamu di kalangan keluarga kamu, maka mereka mencampurkan apa-apa di tangan mereka ke tepi dan mula bergerak pergi dengan menghantar 10 orang berkuda di hadapan mereka sebagai pelincah. Jadi keadaannya, riwayat-riwayat ini hampir sama. Bila dia benar, tiba-tiba Dajjal. Jadi tidak kontra, cuma mungkin riwayatnya lebih detail, riwayatnya lebih ringkas. Rasulullah SAW bersabda, aku tahu nama-nama mereka, nama-nama bapa mereka dan warna kuda-kuda mereka. Mereka akan menjadi tentera berkuda yang paling handal di muka bumi pada masa itu, atau di antara yang terhandal di muka bumi pada masa itu. Ini juga riwayat Muhammad dan Muslim. Timbul lagi tempat di mana tentera Islam berkumpul. Tempat berkumpul tentera Islam dalam perang besar itu ialah kota Damaskus, kota Damsyik. Dia panggil Al-Uqbah, itu bahasa Arab sebut Al-Uqbah. Mungkin zaman kita ini ramai yang kenal kota Damsyik kan. Bila berlaku perang dengan anak-anak singa di Syria itu, jadi ramai yang tahu istilah itu. Mereka merupakan tentera terbaik di muka bumi ini pada masa itu. Dan Allah akan kurniakan kemenangan kepada mereka menentang orang-orang Kristian. Kata di Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Fusqatul muslimin yaumal malhamah bil uqbah." Kumpul orang Muslim di hari pertempuran besar itu adalah di Uqbah, berhampiran kota Damaskus. Kota Damaskus, salah satu kota yang paling bagus di Syam.
Rasulullah SAW bersabda, di hari pertempuran besar, kubu orang Muslim adalah di negeri bernama Al-Qur'ah. Di dalamnya terdapat kota Damaskus. Ia akan menjadi salah satu kota yang paling bagus untuk didiami oleh orang Muslim pada masa ini. Hari ini, penaklukan kota Konstantinopel oleh orang Islam akan berlaku tanpa sebarang pertempuran. Ini berbeda dengan yang Muhammad Al-Fatih. Senjata mereka pada hari itu adalah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan tahlil la ilaha illallah, dan mereka berada di bawah pimpinan Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sami'tum bi Madinatin." Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah kota? Satu bahagian berada di tanah besar dan satu bahagian lagi di seberang laut. Tanah ini dikatakan, mereka berkata, "Ya Rasulullah," baginda bersabda, "tidak akan berlaku kiamat sehingga 70.000 dari Bani Ishaq menyerang." Ada sekata Bani Ismail. Apabila mereka datang kepadanya, mereka akan berhenti dan tidak bertempur lagi dengan senjata atau panah. Mereka akan berkata la ilaha illallah dan Allahu Akbar, maka runtuhlah satu dari dua bahagian ini. Ini kuasa takbir. Bila orang Islam bertakbir pada ketika itu, runtuh kota tersebut. Kalau tengok dalam plan ini, kita nampak mana kota tadi. Kota di pada di Islam. Saul bin Yazid, Saul bin Yazid berkata, "Aku tidak tahu, Nabi baginda bersabda." Nabi kita bersabda apa? Bahagian yang runtuh ialah bahagian yang di seberang laut. Kemudian untuk kedua kalinya mereka akan berkata la ilaha illallah dan Allahu Akbar, maka runtuhlah satu bahagian lagi. Kemudian untuk kali ketiga mereka akan berkata la ilaha illallah dan Allahu Akbar, maka ia pun terbuka untuk mereka. Lalu mereka pun masuk dan mengambil harta rampasan itu. Semasa mereka membahagi-bahagikan harta tersebut, mereka mendengar satu laungan mengatakan Dajjal telah muncul, dan mereka pun meninggalkan semuanya lalu bergerak pulang. Ini hadis dalam Muslim. Kesimpulannya, Konstantin pun ada kaitan juga dengan kedatangan Dajjal pada masa yang hampir sama. Kata di Nawawi, Al-Imam Nawawi menceritakan daripada Qadhi Al-Qadhi Iyad berkata, beginilah sebagaimana diriwayatkan dalam semua manuskrip Sahih Muslim daripada Bani Ishaq. Ini nak bincang tentang siapa Bani Ishaq atau Bani Ismail. Ada yang mengatakan apa yang diketahui ialah kata-kata daripada Bani Ismail. Inilah apa yang ditunjukkan oleh konteks hari ini, kerana ia merujuk pada bangsa Arab, dan kota ini ialah kota Konstantinopel. Jadi siapa dia yang akan membuat? Orang Arab atau orang Ajam? Satu daripada petunjuk yang merujuk pada bangsa Arab, keturunan Nabi Ismail ialah apa yang diriwayatkan dalam hadis Zum Muhammad, bahawa orang Kristian akan berkata kepada teman mereka, kita akan menguruskan orang Arab buat kamu. Kemudian mereka akan memungkiri gencatan senjata dan berkumpul untuk perang besar. Ini menandakan bahawa perang besar berlaku antara orang Arab dengan orang Kristian. Arab akan lawan. Maksud jelas hadis berkenaan dengan topik ini juga menunjukkan hal ini, dan mereka yang terlibat dalam pertempuran semasa perang besar adalah mereka yang menaruhi kota Konstantinopel. Ini juga ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW yang terdapat dalam hadis Amr bin Auf. Kemudian satu kumpulan orang Muslim dari Hijaz akan datang kepada mereka. Ini menunjukkan bahawa mereka adalah keturunan Nabi Ismail, bukannya keturunan Nabi Ishaq. Wallahu a'lam. Jadi dalam alam kiamat ini yang bagi kita akan berlaku Malhamah Al-Qura di bumi Syam, dan akan datang pembukaan kota Konstantinopel. Cuma khilaf di sini tentang bangsa mana, Arab atau orang Arab. Yang penting bagi kita ni Melayu tak disebutkan. Wallahu a'lam. Jadi orang balik menjadi Arab atau ada, kita tak ada nafikan kelebihan masing-masing wujud. Tapi jangan itu besar, Melayu akan kawan atau Melayu akan buat sebagai buat ini.
kelahi kampung dia untuk jaga. Yang 107 dan 108 tanda kita 107 dan 108 dekat nak habis. Kita akan habis selesai ketiga pesan. Iaitulah Allah yuqsam al-mirath. Ini juga harta pusaka tidak dibahagikan. Orang yang tidak menikmati harta rampasan perang. Artinya harta dah banyak, tapi tak ada apa-apa. Dua tanda ini akan muncul pada akhir zaman apabila banyak pembunuhan berlaku dan banyak perang dan peperangan menentang orang Kristian memuncak. Apabila Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna as-sa'ata la taqum hatta la yuqsam al-mirath." Tidak akan berlaku kiamat sehingga pembahagian harta pusaka tidak lagi diagih-agihkan. Dan tiada sesiapa yang dapat menikmati harta rampasan perang. Kemudian dia membuat isyarat dengan tangannya menuding ke arah Syria. Kita telah pun menerangkan hal ini dalam tanda sebelum ini. Cuma yang ada 16 hadis ini, iaitulah harta pusaka tidak dibahagikan. Cerita ini cerita di akhir zaman. Tapi di zaman kita ini berlaku ke tidak? Harta pusaka tak bagi secara adil. Jawab terlalu banyak. Ini yang sangat yang patut kita ambil perhatian bahawa harta pusaka di akhir zaman ini dibahagi secara tidak adil. Banyak saya terima aduan, kalau tidak beragama lagi banyak, tapi cara menguat cara kamu lebih banyak. Mau dia sendiri kadang-kadang buat masalah, dia tak percaya kepada pembahagian faraid yang Muhammad. Dia bagi awal-awal mati, anak 8 orang, 5 bagi 3 tak bagi. Yang 3 ni nak mau dia kata apa? Tak payah lah kami, kamu dah kaya, pakat besar. Pakat besar tak pakat kecil. Kalau harta hak mak dia, maka semua anak berhak menerimanya. Tak bolehlah kita bagi motor kita, kamu kaya dekat tak payah ambil. Kita bagi, itu hak dia daripada ibu. Maka berlakulah perbincangan yang berlaku dan timbul perbalahan di antara adik dan isteri hasil daripada kerja tangan, kerja yang dibuat oleh ibu bapa sendiri. So, kira-kira kali ibu ada kotak bagi-bagi. Kalau tidak, kau suruh bagi. Tuhan bagi senang. Kalau mati, yang bagus siapa? Dia selalu kan? Boleh tak berhenti, mungkin kan tak. Allah Ta'ala yang akan bagi harta kepada kita. Saya nasihat kepada keluarga kita yang ada harta benda. Kalau nak bagi, masa hidup, bagi yang adil. Kalau tidak, tak usah bagi awal-awal lagi, biar Tuhan dengan harta, dengan undang-undang pusaka yang ada dalam Islam. Tanda yang ke-109, Audatun nas ilal asbihati wal marhubatil qadimah. Manusia akan kembali menggunakan senjata dan tunggangan masa silam. Ada orang yang berawal, belajar apa di silam, main apa, habis masa. Kakek orang tembok. Tembok waktu ada peluru. Kalau peluru tak ada, naik kapal terbang. Waktu ada minyak, kalau minyak dah habis. Kita telah melihat tanda ini dalam peperangan yang diceritakan dalam tanda kecil 105, 106 di atas. Rasulullah SAW bersabda, sewaktu mereka orang Muslim keadaannya seperti itu, mereka akan mendengar suatu bencana yang lebih teruk. Cerita itu akan didengari oleh mereka bahawa Dajjal telah mengambil tempat kamu di kalangan keluarga kamu. Maka mereka mencampakkan apa-apa di tangan mereka ke tepi dan mula bergerak pergi dengan menghantar 10 orang berkuda di hadapan mereka sebagai penjam dalam hadis yang pas. Jadi Nabi kita juga bersabda, aku tahu nama-nama mereka, nama-nama bapa mereka dan warna kuda mereka. Mereka akan menjadi tentera berkuda yang paling handal di bumi ini, dan pada masa itu ada atau di antara terhadap pada masa itu. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa mereka akan kembali senjata-senjata tradisional kerana mungkin sudah tidak ada lagi senjata yang hebat, sudah kehilangan, tak boleh tak berfungsi lagi pada waktu itu. Yang ke-110 dan 11, Imran Baitul Maqdis. Hadis yang panjang tadi, Baitul Maqdis akan makmur. Pada waktu itu bolehlah kita nak pergi
banyak pun dalam termasuk partai itu. Nak pergi tak boleh, orang tak duduk lagi di Madinah pada masa itu. Hadis tadi yang panjang daripada Muaz bin Jabal, masih lagi salah saya. Muaz bin Jabal berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila Baitul Maqdis berkembang maju, Yathrib akan musnah. Apabila Yathrib musnah, peperangan besar akan terjadi. Apabila peperangan besar terjadi, Istanbul akan ditakluk, dan apabila Istanbul ditakluk, Dajjal akan muncul. Jadi kronologi dia tak akan jalan. Apa yang dimaksudkan dengan Yathrib akan hancur ialah Madinah Munawwarah akan kosong tanpa penghuni maupun pelawat. Menurut satu lagi riwayat, Rasulullah bersabda, peperangan besar, penaklukan Baitul Maqdis Istanbul dan kemunculan Dajjal akan berlaku dalam masa 7 bulan. Tempoh dia sampai Rasul. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang baik. Sanad yang menetapkan tarikh itu lemah. Peristiwa-peristiwa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hari ini akan berlaku secara berturutan, satu demi satu. Kemakmuran Baitul Maqdis bermaksud ia akan dibangunkan dan dibesarkan dengan banyak bangunan dan menarik minat orang ramai untuk pergi dan menetap di sana. Ini diikuti oleh kemusnahan Yathrib, yaitu Madinah Munawwarah. Kerana orang tidak lagi mau tinggal di sana, oleh itu pembinaan bangunan-bangunan di sana terhenti. Ini berlaku hari ini di mana Nabi, di mana ramai orang yang tinggal di mana itu berperangan, dan ramai yang berpindah kepada mana lain. Karena asalnya itulah. Tapi mari kita akan sendiri lagi, saya tak sampai tempoh ini. Sebab kalau orang Arab tak duduk, orang tak Arab tidak duduk. Kita duduk, tidak dapat makan. Bila nak kiamat, tak ada lagi. Sabda Nabi SAW, Madinah akan ditinggalkan terbiar tanpa segala apa yang terbaik di dalamnya, sehinggalah seekor anjing atau serigala akan masuk, lalu ia kencing pada sebahagian tiang-tiang masjid atau mimbar. Allahu Akbar. Anjing masuk dalam masjid, tak ada orang. Mereka bertanya, ya Rasulullah, untuk siapa? Untuk siapa segala hasil tanaman pada masa itu? Baginda berkata, kepunyaan al-awafi, burung-burung dan binatang buas. Jadi makan yang ada burung itu. Baitul Maqdis makmur boleh ditafsirkan sebagai ia akan menjadi pusat pemerintahan khalifah pada akhir zaman. Seperti yang disebut dalam hadis Abdullah bin Hawal Al-Azdi yang berkata, dia tahu Rasulullah SAW mengutus kami dengan berjalan kaki ke sekitar Madinah, berjalan kaki untuk mencari harta rampasan perang. Kami kembali tanpa mendapatkan sebarang harta rampasan. Baginda dapat melihat keletihan kami dan raut wajah kami seperti letih penat. Maka baginda berdiri di hadapan kami dan bersabda, ya Allah, janganlah kau biarkan mereka bergantung kepadamu. Kalau nanti aku tidak boleh menolong mereka, jangan pula membiarkan mereka bergantung pada diri mereka sendiri. Kalau nanti mereka tidak boleh menolong diri mereka sendiri, jangan pula membiarkan mereka bergantung pada orang lain. Kalau nanti orang itu mengutamakan diri mereka sendiri melebihi mereka ini. Kemudian baginda meletakkan tangannya kepada itu dan berkata, hai Ibnu Hawal, apabila kamu melihat khalifah turun di tanah suci, maka ketahuilah akan berlaku gempa bumi, kesusahan dan bencana, dan pada hari itu kiamat akan menghampiri manusia lebih hampir dari tangan kiri ke atas kepala kamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Dalam satu hadis lagi, kemusnahan Yathrib akan disusul dengan satu peperangan yang besar. Arab Yathrib bila kosong Madinah, malhamah akan berlaku di mana tadi? Di Syam. Peperangan ini adalah perang besar di antara orang Islam dan orang Kristian yang akan membawa banyak kematian. Selepas peperangan akan berlaku penaklukan kota Konstantinopel, yaitu Istanbul, salah satu bandar raya terbesar di Turki hari ini. Sejurus selepas itu Dajjal akan muncul. Dajjal mati.
Yang ke-12, 1:12. Nafil Madinah syirah. Madinah akan dibersihkan dari perkara jahat seperti al-kir, seperti yang tulis di Venus. Api juga besi, kir, mengeluarkan panas. Ya, api bila bakar besi keluarkan. Madinah juga akan mengeluarkan orang-orang jahat di Madinah. Orang yang jahat di Madinah akan dikeluarkan. Tanda ini ialah salah satu daripada tanda kiamat yang akan berlaku selepas tanda-tanda yang disebut di atas. Tanda kiamat yang akan berlaku, ialah kemusnahan Madinah dan ia akan ditinggalkan manusia. Madinah berkembang dan makmur selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke sana. Ini kronologi asal Madinah makmur. Selepas beberapa tahun, bilangan penduduk dan bangunan bertambah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita bahawa satu daripada tanda-tanda kiamat ialah orang tidak lagi mahu tinggal di Madinah. Orang lari. Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa ketika itu seseorang mengajak anak saudaranya dan kerabatnya untuk meninggalkan Madinah dengan berkata, tak mau tinggal di Madinah sebab tak banyak proyek di sana. Kerana pada waktu itu pusat pentadbiran berpindah ke Bumi Syam. Daripada Bumi Syam, Abbasiyah berpindah ke Arab. Jadi akan berlaku tertinggal di Madinah di mereka awal. Marilah kita mencari kemakmuran hidup, marilah kita mencari kesenangan hidup, jadi kita keluar dari Madinah. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal Madinatu khairun law kana wal Madinatu khairun lahum law kana ya'lamun. Padahal Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahui. Nabi kata kalau tahu sampai Madinah tak akan keluar pergi cari harta. Demi zatnya jiwa di tangannya, tidaklah seorang keluar dari Madinah kerana tidak senang, melainkan Allah akan memberikan penggantinya dengan orang yang lebih baik. Orang keluar Madinah kerana tak suka Madinah, pengganti yang baik. Kita alhamdulillah, maka hari ini kita keluar daripada Madinah, tidak benci Madinah, tapi dah habis visa, balik. Visa dulu, habis tempoh, belajar, balik. Tapi orang ni Nabi larang sendiri, wal Madinah tu khairun lahum law kanu ya'lamun, iaitu orang yang keluar Madinah kerana nak cari kesenangan di tempat lain. Ketahuilah bahawa Madinah itu bagaikan tukang besi yang mengeluarkan kotoran. Kiamat tidak akan berlaku sehingga Madinah menghilangkan para penjahatnya, sebagaimana tukang besi menghilangkan kotoran. Jadi naik anak kata Madinah akan keluar orang yang terbaik. Rasulullah SAW. Ada di akhir zaman, bila Dajjal mari, dia tak boleh masuk lagi. Kita Dajjal panjang nanti, kita cerita dalam bab. Nak masuk Madinah tak boleh. Tapi dia duduk di sepinggir Madinah, dia goncang dengan kaki dia. Dia Madinah goncang. Goncang Madinah, jadi orang munafik ni pakai lagi begini. Orang Islam dalam Madinah lagi begini. Itu perbezaannya. Ada suatu ketika apabila Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bertolak dari Madinah, beliau berpaling menghadap jemaah Muzahim, hamba yang dimerdekakan dan berkata, kita Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dia kata, ya Muzahim, ataksya anakuna mimman nafatul Madinah. Muzahim, adakah kau risau kita akan tergolong dalam mereka yang akan dikeluar dari Madinah? Sebab kita keluar ni, ini tidak bermaksud mereka yang tinggal di Madinah dan kemudian yang berpindah dari sana dianggap sebagai orang jahat. Ramai sahabat Nabi yang berpindah dari Madinah dan pergi ke tempat-tempat lain untuk berjihad, berdakwah, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatrukuna al-Madinah ala khairi ma kana la yakhshaha illa al-awaf. Madinah akan ditinggalkan terbiar dengan segala apa yang terbaik dalamnya, dan tiada siapa yang akan masukinya kecuali al-awaf. Apa dia awaf tadi? Burung-burung dan hayawan-hayawan, serigala dan awaf.
Hari ini muttafaq. Apa yang dimaksudkan di sini ialah orang akan meninggalkan Madinah padahal mereka masih boleh terus menetap di sana. Tapi hal apa kita tak tinggal. Hasil tanamannya bagus dan kehidupannya juga selesa, tetapi akan terjadi huru-hara dan kesusahan yang menyebabkan orang meninggalkan Madinah secara perlahan-lahan dan berpindah ke tempat lain, sehinggalah tidak ada lagi orang yang tinggal. Rumah-rumah, jalan dan masjid akan kosong dan hayawan-hayawan akan masuk ke dalam masjid dan meninggalkan najis di dalamnya dengan tiada siapa yang melarang, kerana tempat itu sunyi tanpa manusia. Allah. Bila ke zaman ini, Allah. Sekarang ini, alhamdulillah Madinah makmur. Orang yang di Madinah beramai, orang yang di Madinah beramai, orang benci Madinah. Dulu ada ingat perbezaan yang sangat besar waktu ada program di Madinah awal bulan. Bila masuk waktu azan, dan budak-budak itu main ada di masjid. Tapi akhir-akhir ini kita tengok macam orang dah mula tak hirau dengan bumi Madinah. Apa macam itu? Peniaga-peniaga banyak yang buat hal. Budak-budak, pemuda-pemuda sahabat pun nampak macam tak hirau. Orang azan duduk main. Jadi view tu nampak perbezaan sangat-sangat ketara suasana di Madinah. Tapi akhir zaman itu cerita lain. Kita nak ceritanya suasana di Madinah yang ada. Dan itulah saya nasihat kepada orang yang pergi ke Madinah, jangan lupa membara di bumi Madinah dengan hati dan perasaan. Membara di Madinah bukan lagi dengan mata. Kalau awak membara di Madinah dengan mata, apa yang ada? Kita akan dapatkan semua di nama-nama jelang orang putih. Lorong di antara masjid Nabi nak pergi ke Yesus selama ini dekat baju kurang. Budak-budak panggil lorong Eropah. Semua di nama-nama barat. Jika kita makan, kita pakaian, suasana orang. Identiti Madinah telah dihilangkan oleh mereka. Tetapi yang kita dalam kemarin itulah di antara sebab saya pilih untuk bicara Madinah, supaya bila kita berjalan dengan perasaan kita dengan mata. Di sini lorong yang dijalani yang Nabi kita. Di sini tempat Nabi kita berkumpul. Di sini tempat Nabi kita berjihad. Jadi barulah kita ada perasaan cinta dan Madinah. Kalau jalan dengan mata ini, mengalir air mata, sebab tak nampak. Anda tak ada kesan-kesan asal sahabat yang ditinggal oleh Nabi dan para sahabat itu sudah tidak pada tidak wujud lagi. Di mana? Lain pada macam Nabi Yusuf. Yang ketiga, 113. Zawal jibal min aman. Mengalir gunung-gunung daripada tempat. Bukit itu tempat. Ini memang berlaku. Kan tidak berlaku. Bukit sini dibuka tanahnya lori bukit tadi di mana-mana tempat pembangunan. Itu berlaku. Tempat kita banyak bukit tadi telah dipindahkan oleh manusia. Allah yang Maha Esa dan Maha Agung telah meletakkan gunung kanan untuk menstabilkan bumi. Seluruh gunung-gunung ini untuk jadi seimbang dengan bumi. Tetapi Nabi SAW telah memberitahu kita bahawa satu daripada tanda kiamat ialah membuat gunung-gunung daripada tempat pindah ke bumi. Ini pasti akan berlaku seperti yang disebut, disebabkan tanah runtuh atau petir, dan ia mungkin disebabkan perbuatan manusia seperti pembinaan dan pembangunan meratakan gunung seperti yang berlaku di kebelakangan ini di banyak tempat di dunia. Tidak mungkin dinamakan tempat bukit dinamakan atau ia mungkin disebabkan oleh kemusnahan gunung dan banyak batu-batu yang runtuh seperti pernah berlaku beberapa kali di mana seorang sahabat yang bernama Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala mengatakan, "La sa'ata tazul al-jibal min amaniha." Tidak akan berlaku kiamat sehingga gunung kanan dialih dari tempatnya. Gunung kanan dipindah daripada tempatnya. Dan kamu lihat bencana yang hebat yang tidak pernah kamu lihat sebelum. Hari ini kita berapa ini dengan sana yang sebelum.
Yang ke-114, Urud rajul min Qahtan yuti'un nas. Yang 114 ini keluar kemunculan seorang laki-laki daripada kabilah Qahtan yang akan dipatuhi oleh manusia. Lepas ni barunya orang cari balik Nabi. Kalau dengar cerita Qahtan ni, ada dua orang kaki Qahtan ni berapa? Okey. Satu daripada tanda kiamat pada akhir zaman ialah kemunculan seorang laki-laki dari Qahtan. Siapa dia Qahtan ini? Kabilah Arab yang dikenali ramai, masalah Qahtan ini. Contoh kenal nama Qahtan dari Qahtan kan dalam buku kita Resah Muslim sama dia Suria. Kita balik tengok Qahtan ada orang kabilah Qahtan, tapi dia bukan dia Suria. Kita ini nama kabilah yang masyhur. Manusia akan menyokong dan mematuhi dia dan bersatu bawah pimpinan dia. Ini akan berlaku apabila masa berubah, di mana Abu Hurairah berkata, Nabi kita bersabda, la taqum as-sa'ah hatta yakhruja rajulun min Qahtan yasuqu an-nas bi'asah. Tidak akan berlaku kiamat sehingga seorang laki-laki muncul dari Qahtan yang mendorong orang lain dengan kayu. Dia halal orang dengan maknanya orang pemimpin yang kanan. Apa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan dia akan mendorong orang lain dengan kayunya ialah metafora inayah untuk orang ramai yang menyokong dia, ramai menyokong, menerima dan pimpinan. Ini tidak bermaksud dia akan menggunakan kayu. Sebaliknya ia merupakan kiasan yang menggambarkan kepatuhan orang ramai terhadap dia dan penguasaan dia terhadap orang ramai. Tetapi kiasan ini juga menunjukkan yang dia mungkin berkasar dan berkeras terhadap orang ramai. Orang ini nampaknya adil kerana apa yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, warajulun min Qahtan kulluhum salih. Orang laki-laki dari Qahtan yang orang-orang yang semuanya salih. Kemudian itu mulai yang baik. Memandangkan dia berasal dari Qahtan, orang yang membawa maksud orang yang merdeka, ini bermakna dia bukanlah jajah yang akan muncul. Kerana jajah adalah seorang hamba yang merdeka. Jadi ramalah pemimpin yang akan muncul di kalangan kabilah-kabilah yang ada. Yang ke-115, urud rajul yuqalu lahu al-jahjah. Ada orang nama jahjah. Hati-hati. Pada akhir zaman akan muncul lelaki yang akan berkuasa dan menguasai orang ramai. Nabi SAW ada menyebut nama beberapa orang daripada mereka dan memberi gambaran tentang yang lain. Salah seorang daripada laki-laki itu ialah Al-Jahjah. Berjaya kata Abu Hurairah, la tazhabu layali wal ayyam hatta yabitu rajulun min al-mawali yuqalu lahu Al-Jahjah. Malam dan siang tidak akan berhenti sehingga seorang laki-laki yang dipanggil Jahjah, iaitulah seorang hamba yang telah merdeka beroleh kuasa. Kata di Al-Hafidh Ibn Hajar, asal nama Jahjah ialah Asyam, orang yang suka bertopik. Suka bertopik. Mulai mana ni Allah orang. Kita tunggu bila bagi Jahjah esok. Kenapa? Tanda yang ke-116, 17, 18 dan 19. Namanya. Yang pertamanya hayawan-hayawan liar dan objek yang tak bernyawa akan bercakap. Hayawan bercakap, benda-benda lain bercakap. Ini alamat kiamat. Yang ke-18, hujung cemeti bercakap. Bila apa ni? Kali kafir bercakap. Dan para manusia akan membawa berita Quran dan sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita yang di antara tanda kiamat ialah hayawan-hayawan liar akan berkata-kata. Jadi kalau kita tengok zaman kita ini, hayawan cakap ke tidak? Cakap. Tengok dalam TV itu kan semua hayawan berkata.
Hujung cemeti akan bercakap. Binatang buas, ahli kasut akan bercakap dan pohon bercakap. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, demi Zat yang telah menciptakan ini hari Nabi, dengan kekuasaannya tidak akan terjadi hari kiamat sebelum binatang-binatang buas berbicara dengan manusia. Kita boleh cakap. Jadi duduk dia sini tiba-tiba padam cakap. Cakap Melayu pula, agak ada program Melayu. Bagaimana tu? Sebelum seorang diajak berbicara oleh hujung cemeti serta tali-tali selipar, dan pohonnya akan mengkhabarkan kepadanya tentang apa yang dilakukan oleh istrinya atau keluarganya sesudah dia meninggalkannya. Sehingga haiwan-haiwan berkata-kata merujuk pada haiwan seperti singa, serigala dan berbagai jenis haiwan mangsa manusia. Mereka ini haiwan yang telah bercakap. Ini merujuk kepada manusia secara am, sama ada mereka ialah beriman atau kafir. Mau boleh cakap. Kedua-dua tanda ini, hujung cemeti bercakap dan bahawa dia memberitahu berita tentang keluarganya selepas dia meninggal dan mereka masih belum berlaku. Jadi tak ada lagi lah. Tapi kalau tengok ke kartun yang berlaku, tetapi tidak akan berlaku kerana orang yang bercakap mengenainya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikannya daripada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Agung. Ramai pengkaji mengatakan bahawa apa yang dimaksudkan dengan hujung cemeti, tali kasut dan pohon yang berkata-kata ialah berkomunikasi zaman moden yang telah dicipta di zaman kita seperti tali komputer. Handphone cakap dari ini plastik, besi, dan cara telah untuk mendengar dia dapat menghantar bunyi-bunyi walaupun yang amat perlahan dan amat sama, macam yang berlaku kepada kehilangan 370. Dia panggil apa tu? Petunjuk daripada kamar sinati, daripada satelit. Yang bunyi suara yang laut, maka kita boleh ada laut. Makin kali bersih laut itu, kali terjumpa. Ini ada lagi. Terdapat juga pendapat yang mengatakan bahawa tanda-tanda ini patut dipahami menurut maksud yang jelas, iaitu sememangnya cemeti, kali kasut dan pohon akan bercakap. Tidak apa salah. Tuhan nak bagi kuasa supaya kasut kita bercakap. Kasut akan baik dia malah di tempat manusia, kasut kita malu kita. Berkenaan dengan haiwan liar berkata-kata, tanda ini telah berlaku di zaman Nabi. Haiwan liar telah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, semasa seorang badui mengembala kambing, biri-birinya berhampiran dengan Madinah. Seekor serigala menyerang, melarikan seekor kambing tadi. Serigala tangkap kambing. Badui tersebut mengejar serigala tadi, menyelamatkan kambing dan cuba menghalau serigala itu, tetapi serigala jalan. Jadi serigala tangkap kambing dia nak ambil balik. Kemudian dia duduk sambil menggoyangkan ekornya. Dia bercakap dengan badui. Serigala bercakap, dia kata bahawa kau telah mengambil rezeki yang Allah kurniakan kepada aku. Aku tangkap anak kambing, apa balik aku? Itu rezeki aku. Kita kalau kita baca ni, ambil alat, kau harap. Pengembala kambing berkata, aku takjub akan serigala yang menggoyangkan ekornya bercakap dengan aku. Aku boleh cakap ni. Serigala berkata, demi Allah, kau terlupa sesuatu yang lebih menakjubkan daripada ini. Pengembala bertanya, apa dia? Serigala menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di An-Naflatain. Dia kata, Rasulullah berada di tempat namanya An-Naflatain, di antara dua padang lahar, memberitahu orang ramai tentang apa yang berlaku pada masa silam dan apa yang akan berlaku. Mana baru ini belum kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi serigala ini cerita kepada pengembala. Dia kata ada benda pelik lagi. Tuhan ada seorang di mana Rasulullah. Dia cerita kepada orang yang akan berlakunya. Orang baru membawa diri-dirinya
ke tempat yang selamat di Madinah. Dia bawa kafir dia pergi ke Madinah. Kemudian pergi berjumpa Rasulullah SAW dan menuntut pintu rumah Madinah. Apabila Rasulullah selesai sembahyang, Baginda bertanya, di mana orang Badui dengan kami berdiri? Mana pakcik Badui dengan kami? Di mana? Orang Badui itu berdiri dan Rasulullah berkata, beritahu mereka apa yang kau dengar dan lihat. Mencerita kepada orang ramai ini apa yang kamu dengar dan apa yang kau lihat. Orang Badui menceritakan kepada orang ramai apa yang dia lihat dan dengar daripada serigala. Serigala cerita kepada dia bahawa Nabi ada di Madinah. Rasulullah bersabda, salam ayatun takun qabla as-sa'ah. Nabi kata dia telah berkata benar. Dia telah berkata benar. Ini adalah tanda-tanda yang berlaku sebelum kiamat. Demi Zat yang telah menciptakan diriku dengan kekuasaannya, tidak akan terjadi kiamat sebelum seorang itu meninggalkan keluarganya dan hujung celupis tali-tali seliparnya atau kain yang akan mengkhabarkan kepadanya tentang apa yang dilakukan oleh keluarganya sesudah dia. Jadi hari ini riwayat Imam Ahmad, kata Imam Ibnu Katsir dalam komentarnya, wa hadza ala syart ahli sunan wal bukhari. Jadi hari ini bersyarat ahli sunan tapi mereka tak keluarkan hadis. Hari ini yang pentingnya hari ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Cerita macam cerita kambing serigala bercakap dengan tuan kambing. Satu kes. Ini benda yang lain. Cerita lain. Kalam berbakar. Lembu bercakap. Hari ini banyak cerita boleh. Cerita ajaib di mana cerita yang ada. Kata di Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yasuqu baqarah." Semasa seorang laki-laki membawa lembu ni. Lembu ni binatang yang bukan untuk naik, kan? Dia meletakkan beban di belakang lembu itu. Dia ambil barang dia letak atas belakang lembu. Lembu itu tersebut berpaling kepadanya seraya berkata, lembu kata apa? Inni lam ukhlaq bihadza. Aku dijadikan bukan untuk pikul barang, tetapi aku dijadikan untuk bertarung. Mana lembu ni boleh kita buat membaca, boleh. Tapi bukan kerja dia bawa barang. Dia kerja bawa barang apa? Untuk macam mana kan? Jadi lembu bukan. Lembu ni komen kepada tuan dia. Orang-orang itu berkata, subhanallah, ta'ajjuban. Subhanallah, kami terpenuh seekor lembu boleh berkata. Lembu boleh cakap. Rasulullah bersabda, fa'inni u'minu bi wa Abu Bakar wa Umar. Nabi kata aku percaya, dan begitu juga Abu Bakar dan Umar. Ada yang sahih diriwayat oleh Imam Muslim. Ada lembu bercakap ni, ada yang salah. Percakapan hayawan-hayawan liar dan lain-lain makhluk yang disebut dalam hadis ini adalah pertuturan dalam arti kata yang sebenar menurut makna yang jelas. Wallahu a'lam. Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, Alhamdulillahi fatirus samawati wal ardi ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Di akhir ayat itu Allah menambahkan ciptaannya sebagaimana dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Surah Fatir ayat. Jadi boleh ampun. Allah Taala nak beri hayawan bercakap. Allah Taala nak beri manusia tak boleh bercakap. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Nak suruh jamadah atau benda-benda yang keras boleh bercakap, itu semua di bawah bidang kuasa Allah Azza wa Jalla. Kita jangan rasa pelik, jangan rasa ajaib. Kenapa? Kuasa Tuhan. Jadi hari ini banyaklah yang timbul lagi banyak, iaitulah yang kita sebut tadi, macam handphone sudah berlaku, maklumat-maklumat radar semuanya telah terjadi. Maka kita tunggulah keadaan yang akan datang ini, satu keadaan yang cukup mencemaskan kita, dan benda ini pasti akan berlaku sebagai tanda mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, mana ada dan mana. Allah Taala dia nak buat, dia Maha berkuasa. Allah Taala nak buat, dia Maha bijaksana.
Jadi tak ada hak untuk kita menafikan kuasa Allah Azza wa Jalla. Semata-mata kita katakan tak logik. Banyak kita tak logik kita hari, tapi berlaku beda. Berlaku beda. Inilah di antara perbincangan kita dalam kitab kita ini. InsyaAllah tinggal saja lagi kita akan tamatkan perbincangan tentang benda-benda yang akan berlaku di akhir zaman. Benda yang akan berlaku di akhir zaman, iaitulah kita berhenti di yang ke-120. Ada yang ke-120. Satu siri lagi kita akan tamatkan. Tajuk siri yang kita akan masuk tajuk besar, iaitulah siapa Imam Mahdi Al-Muntazar, jadi di insyaAllah. Jadi memandangkan ini adalah merupakan siri terakhir kita sebelum menyambut Ramadan, maka nak beri peluang kepada para jemaah untuk berkomunikasi ataupun bertanya khususnya tentang apa yang kita bicara hari ini ataupun tentang Ramadan Al-Mubarak. Karena kita tak jumpa di sini, kita akan jumpa insyaAllah di hari raya nanti ataupun bila tarik ke suara, insyaAllah. Ada soalan saja. Coba deh, ada soalan. Saya tanyakan masalah di kan. Jadi sekarang terlalu banyak pendapat. Jadi kami umum ni dah confused lah. Apa komentar? Di mana? Di KJ sampai ulama negara muslimat ini tuan itu Kan dah selesai. tapi banyak pendapat yang menganggap jadi itu yang buatkan confused tu kalau kita ada artikel yang kita kata Sebab saya ingat isu kali isu coklat itu dah habis kan? Isu lain yang tidak coklat. Coklat sebenarnya kecil itu adalah yang lebih besar. Sebab coklat kita ada pilihan, kita tak ada makan dia. So lebih banyak pilihan dari minum coklat kan. Tapi jadi masalah. Barang-barang lain, ubat-ubatan yang kita makan, ubat itu yang lebih besar. Karena ada bagi dalam tajuk yang dibincang satu kes ini dia panggil satu istilah pekor, dia panggil istiharah. Istiharah satu proses yang diterima pakai dalam pekor Islam. Iaitulah pertukaran benda itu. Sama ada bertukar dengan cara dibakar, sama ada bertukar dengan cara ala-ala termasuk bahan-bahan, atau bertukar dengan cara sama, atau bertukar dengan cara istilah, mana dia masuk dalam perkara yang banyak yang dihilang. Itu semua itu. Karena itu dalam isu ini, cara-cara menerangkan kepada masyarakat ialah dengan cara kita bawa bagaimana dan bagaimana. Kita sebagai ahli sunnah ini ada 4 mazhab yang masyhur. Mazhab Hanafi dengan Maliki menerima bahawa proses istiharah itu satu proses yang boleh kita buat, dan kalau benda itu sudah ditukar zat dia, artinya nak cari pula, nak suruh balik pula jadi benda lain tak jadi dah, maka ketika itu dia panggil istiharah. Maknanya sudah lalu benda yang asal tadi jadi benda lain dan dibenarkan dan boleh digunakan. Kira lah bangkai yang mati, hayawan-hayawan yang tersembelih, kalau diproses maka dia jadi benda. Itu dalam mereka bahasa Syafi'i agak ketat. Ada Syafi'i dia terima itu. Arab yang proses menjadi cukup. Secara tahu ada tidak diganggu oleh mana-mana alat. Satu lagi kulit yang disama. Dia bagi dua. Di antara benda yang diterima, kemudian darah hijab yang bertukar menjadi kasturi. Itu dia benar. Yang lain tak boleh. Maka bila kita balik ke zaman kita, dari sudut realiti yang berlaku di depan kita, yang kita tak boleh nak lari lagi ke mana-mana lagi ini, iaitu bagaimana proses ubat-ubatan. Ubat semua masuk dalam ada dilatih. Dilatih cuma ini berapa? Hayawan sampai sebelah. Kau ambil lah, dengan babi dia untuk jalan. Kita ambil yang hayawan. Apa sebenarnya?
Orang putih yang kami sudah dibaca apa? Bangkai. Jadi kalau tak terima proses istihalah, bermakna ubat-ubat yang kita makan ini juga banyak masuk dalam musuh-musuh yang tidak halal. Bermakna kita makan haram. Maka kalau itu adalah hari ini, sepatutnya kita sebagai pendakwah mengkaji ini. Fatwa-fatwa ulama Islam dan juga fatwa ulama semasa yang menerima pakai proses istihalah ini dan dijadikan benda yang terlalu istihalah, maka perlu kalah wajah daripada tidak harus digunakan kepada benda yang harus. Itulah nasihat saya dalam isu ini, supaya kita tidak kokoh menjadikan hukum, kita juga tidak kokoh menerima maklumat, tapi kita memiliki pandangan para ahli ulama. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, Abu Anas mengatakan dalam tajuk yang saya letak itu, tajuk dia istihalah. Apakah sikap kita dalam isu dinasti babi? Nah, terpadu babi bawa cari. Kalau tidak ke sini-sini tak tahu. Jadi itu nasihat kita. Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi beritahu bahawa pada akhir zaman perang itu berlaku antara orang Islam dan orang Kristian. Bagaimana pula bagi seperti orang Yahudi? Orang Yahudi sudah dia tidak banyak. Yahudinya kembali kufur di Palestin, kufur di sana sama mereka. Pokok-pokok akan bercakap. Ya masyarakat Muslim, ada Yahudi berkumpul laki-laki lagi. Jadi itu terjadi pada waktu itu tidak disebut lagi. Wallahu'alam, apa yang kita boleh tengok daripada Zahir ini mungkin Yahudi sudah terhapus. Sebab hari ini dia balik ke masa. Beria-ria sangat kumpul sebab karena mudah